Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi kita di Online Management Talk 2021 bersempena sambutan Hari Hasil ke-25. Bagi sesi kali ini, kita telah menjemput seorang lagi pengurusan atasan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pematuhan iaitu Yang Berbahagia Datuk Muhammad Jaafar bin Embong bagi menyampaikan buah fikiran beliau berkaitan topik peranan pengurusan atasan mendepani cabaran norma baru. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, pengarah-pengarah jabatan, negeri, bahagian, cawangan siasatan, Datuk, Datin, tuan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi ucapan ribuan terima kasih kepada jawatankuasa sambutan Hari Hasil ke-25 kerana menjemput saya selaku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pematuhan untuk menyampaikan ucapan dan amanah dalam sesi Online Management Talk kepada semua hasilian pada hari ini. Aktiviti penoperasian Lembaga Hasil dan Negeri terkesan dengan berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD, kaunter dan perkhidmatan bayaran lembaga hasil dipendekkan waktu operasinya. Perkhidmatan kaunter bagi urusan e-filing di cawangan ditutup dalam tempoh PKPB atau PKPD ini. Dengan itu, satu perubahan perlu diambil bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Langkah yang diambil bagi menyesuaikan urusan percukaian Lembaga Hasil dan Negeri dengan norma baru adalah kita mengaktifkan Crisis Management Team atau CMT di mana Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia telah menyediakan beberapa prosedur seperti prosedur kerja daripada rumah, membawa keluar peralatan pejabat iaitu komputer riba, aktiviti pemeriksaan suhu badan kepada pekerja dan pengunjung, mengenal pasti risiko pegawai pengurusan kanan dalam mesyuarat, prosedur bagi pegawai barisan hadapan yang bertugas, pembersihan bangunan dan lain-lain. Kedua, menggalakkan penggunaan perkhidmatan secara digital oleh pembayar cukai, perkhidmatan secara dalam talian ditambah baik, perkhidmatan dalam talian yang terbaru diperkenalkan oleh Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia iaitu MyTax. MyTax ini merupakan one-stop center bagi informasi cukai kepada pembayar cukai. Ketiganya, aktiviti atau program kesedaran dan pendidikan cukai yang sebelum ini dilaksanakan secara bersemuka akan dilaksanakan secara maya. Contohnya, Seminar Percukaian Kebangsaan SPK bagi tahun 2020 telah dilaksanakan secara maya. Walaupun ianya pertama kali dianjurkan secara maya menerusi kaedah live streaming, sambutan yang terima amat menggalakkan. Lembaga Hasil dan Negeri juga akan memperbanyakkan lagi video dan slide cukai dalam portal rasmi Lembaga Hasil. Keempat, hebahan maklumat melalui medium digital seperti di media sosial diperhebatkan. Kelima, bekerja dari rumah, keselamatan diperketatkan bagi membawa peralatan dan dokumen rahsia. Keenam, memastikan Standard Operating Procedure SOP di semua premis Lembaga Hasil diamalkan terutama frontliner dan pengunjung. Ketujuh, engagement dengan tech practitioner melalui media elektronik. Kelapan, memperkasa dan menambah baik keperluan IT selaras dengan keutamaan membangunkan perkhidmatan secara online. Pelaksanaan PKP berikutan penyebaran pandemik COVID-19 yang kian serius pada awal tahun 2021 yang telah memberi impak yang sangat besar kepada aktiviti perdagangan dalam dan luar negara, berikutan terhentinya sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi. Ianya sekaligus memberi impak kepada aktiviti pematuhan di mana hasilian perlu berdepan dengan cabaran seperti berikut. Pertamanya, sektor pelancongan yang merupakan salah satu tunjang ekonomi negara telah terhenti sepenuhnya.
yang menjejaskan aktiviti perhotelan, penerbangan, pengangkutan, jualan cenderamata dan jual beli di gedung beli belah dan lain-lain. Kedua, aktiviti jual beli hartanah turut menyusut dengan kata berikutan terjejasnya keyakinan dan prospek jangka pendek yang memberi kesan kepada kutipan duty stamp dan cukai keuntungan harta tanah. Ketiga, situasi pandemik COVID-19 ini pastinya aktiviti pematuhan lembaga hasilan negeri Malaysia lebih tertumpu kepada sektor yang kurang terjejas seperti industri sarung tangan getah, farmaseutical dan perdagangan online. Keempat, aktiviti pembesaran asas cukai terus diperluaskan bagi memastikan kelompok pembayar cukai yang belum tertakluk dalam jaringan cukai negara mampu dikesan dan dikenal pasti agar setiap pembayar cukai membayar tanggungan cukai masing-masing dengan betul dan adil. Bagi tujuan tersebut, Jabatan Perisikan dan Profiling akan meneruskan usaha mendapatkan maklumat dan memperluaskan jaringan kerjasama pelbagai agensi yang terlibat dengan pendaftaran dan pelesenan bagi mengesan maklumat dan melakukan semakan silang seluruh aktiviti perniagaan biasa termasuklah perniagaan online. Di zaman ini, data dan maklumat adalah salah satu komoditi utama bagi percukaian negara. Kelima, bagi kegiatan aktiviti haram, kes-kes ini dikendalikan oleh Jabatan Operasi Khas ataupun dikenali sebagai JOK dan melibatkan kes seperti perjudian, pelacuran, penyeludupan dan pengubahan wang haram. Lembaga Hasilan Negeri Malaysia juga merupakan anggota di bawah Jawatankuasa Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional ataupun dikenali sebagai NFCC atau dalam bahasa Inggerisnya National Anti-Financial Crime Centre. Di bawah NFCC, JOK bersama agensi penguasaan lain bekerjasama melaksanakan siasatan dan operasi berkaitan jenayah kewangan. Akta NFCC telah dikuatkuasakan pada 2 Januari 2020. Melalui jawatankuasa ini, pelbagai usaha dan kerjasama dapat diwujudkan bersama dengan agensi penguatkuasa yang lain seperti Bank Negara Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Immigration Malaysia, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Jabatan Penasihat Undang-Undang Suruhanjaya Security dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Warga tempatan dan asing yang menjalankan perniagaan secara tunai, contohnya perniagaan tunggal dan perkongsian yang menjalankan perniagaan berasaskan tunai seperti restoran dan food truck. Keduanya, aktiviti ekonomi digital. Untuk makluman, Lembaga Hasilan Negeri Malaysia melakukan pemantauan secara rutin ke atas pembayar cukai yang menjalankan perniagaan melibatkan transaksi e-dagang. Pesanan saya kepada mereka yang aktif berniaga secara online di luar sana, anda sentiasa diperhatikan oleh pihak kami. Lembaga Hasilan Negeri Malaysia telah memberi tumpuan kepada aktiviti e-dagang seperti perniagaan dalam talian, operator homestay, matuan kripto dan crowdsourcing. Penumpuan juga diberikan kepada aktiviti e-dagang yang sedang pesat berkembang seperti YouTuber, influencer dan juga ekonomi gig. Ringkasnya, ekonomi gig merupakan sistem pasaran bebas yang mana pertalian pekerjaan antara pekerjaan dengan majikan tidak wujud. Contoh, Grab, Myka, Foodpanda dan Airbnb. Istilah influencer pula merujuk kepada individu yang berpengaruh dan mempunyai pengikut di media sosial. Kebiasaannya, seseorang influencer adalah individu yang aktif melakukan aktiviti periklanan, promosi, perkongsian video dan sebagainya. Contoh, YouTuber dan Insta-famous. Seperti yang sedia maklum, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia sendiri terpaksa memberikan sedikit kelonggaran kepada segala aktiviti penguatkuasaan cukai seperti kutipan tunggakan cukai, aktiviti audit dan siasatan cukai agar pembayar cukai mampu bertahan dalam persekitaran amat mencabar. Ansuran cukai yang diberi terpaksa dilanjutkan ke tempoh yang lebih panjang dengan amaun yang lebih kecil berikutan perolehan perniagaan yang terjejas.
Kutipan cukai bagi seluruh kes tunggakan cukai terus diberi tumpuan bagi memastikan mereka dapat membayar pada jumlah yang termampu. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan melakukan rundingan bagi membolehkan mereka membayar secara ansuran pada tempoh ansuran yang memadai. Harga petroleum mentah turut semakin pulih dan kian meningkat melepasi USD 50 setong pada Februari 2021. Ianya akan memberi impak yang baik kepada kutipan cukai pendapatan petroleum bagi tahun 2021 yang turut diunjurkan meningkat tahun ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan turut memberi tumpuan kepada penggunaan kaedah dalam talian atau e-bayaran bagi pembayaran tanggungan cukai bagi kemudahan pembayar cukai. Penerimaan bayaran di kaunter Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan dihentikan dan pembayar cukai perlu menggunakan kaedah e-bayaran yang telah wujud atau melakukan bayaran di bank. Hasrat pengurusan atasan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia adalah bagi mencapai sasaran kutipan langsung yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya percaya dengan kewibawaan dan semangat hasil yang tinggi, kita mampu mencapai sasaran kutipan hasil 2021 seperti yang kita mampu mencapai angka kutipan yang amat memberansangkan bagi tahun 2020. Apa yang jelas, impak pandemik COVID-19 ini secara langsung telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Kaedah bekerja dari rumah atau work from home telah menjadi satu norm, manakala aplikasi teknologi seperti Google Meet, Skype dan Zoom pula telah menjadi rutin sewaktu mesyuarat maupun persidangan dilakukan. Di dalam situasi semasa penularan COVID-19 ini, Hasilian perlulah dilihat relevan pada saat dan ketika ini. Hasilian perlu membuktikan keupayaan dari aspek produktiviti, keberhasilan, komitmen dan kecekapan biarpun di saat kemeluk musibah pandemik yang melanda negara. Hasilian perlu sentiasa berusaha untuk memaksimumkan pematuhan sukarela, memberikan perkhidmatan terbaik dan mengekalkan tahap kompetensi yang tinggi. Hasilian juga terus diingatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan kesihatan yang ditetapkan demi memastikan visi dan misi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tercapai. Pengalaman yang menarik di Lembaga Hasil ini sebenarnya banyak, tapi kita highlight di sini ada beberapa perkara. Pertamanya, masa mula-mula kerja dululah. Umur pun baru 20-an. Saya pernah menjadi juara pidato yang diadakan di Kompleks Jalan Duta sekitar tahun 1993 ke 4 macam itulah. Saya pun tak ingat exactly. Dan juga keduanya adalah pengalaman menjadi best student paper advance yang suatu ketika dahulu dan sekarang pun menjadi syarat untuk kenaikan pangkat. Dan seterusnya pengalaman yang ketiga yang saya sentiasa ingat ialah pertama kali kita mencapai kutipan 100 bilion, melebihi 100 bilion pada tahun 2011. Ketika itu saya menjadi pengarah CPKL. Saya dibawa daripada Ipoh untuk mengemudi kutipan cukai syarikat yang mana saya diminta untuk mencapai sasaran 100 bilion kali pertama tahun itu. Dan alhamdulillah kita capai dan banyak kenangan manis dengan pencapaian itu. Kita kekal sehingga tahun lepas. Kita masih mengutip melebihi 100 bilion. Dan ketika itulah kita menikmati era reward melebihi 1 bulan sehingga sekarang. Dan yang keempat ialah pengalaman saya mencadangkan pindaan Akta Seksyen 75A Akta Cukai Pendapatan, di mana saya mengambil masa untuk mencadangkan pindaan Akta ini bermula pada tahun 2012. 2013, 2014 baru dipersetujui. Meskipun pindaan itu sangat sedikit, hanya mengubah pegangan saham ahli lembaga pengarah, tetapi tindakan kita boleh mengambil tindakan terhadap
ahli-ahli lembaga pengarah yang mempunyai jumlah saham tertentu memberi kesan signifikan kepada kutipan cukai. Kerana walaupun 20% tidak seperti mana yang saya harapkan supaya pindaan itu dibuat kepada kosong, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh mengambil tindakan terhadap pengarah-pengarah ataupun ahli lembaga pengarah ini. Saya walaupun sekarang di pematuhan, saya tetap mengarahkan, meminta pegawai-pegawai saya meneruskan usaha meminda Seksyen 75A ini sama ada di ACP ataupun yang sepadan di Cukai Keuntungan Harta Tanah untuk terus memberi cadangan pindaan supaya setara dengan undang-undang di organisasi lain seperti di Perkeso, di Kastam dan lain-lain agensi. Di mana untuk mengambil tindakan tidak perlu ada sekatan pegangan saham. Dan yang terakhir, saya telah memperkenalkan konsep payment thinking sewaktu berada di GPH. Dan Alhamdulillah saya lihat sewaktu saya dah berada di TKP Pemerintahan pun konsep itu telah difahami secara menyeluruh oleh pegawai-pegawai di bahagian penguatkuasaan. Di mana apa-apa taksiran yang kita bangkit, berapa ratus juta, berapa ratus bilion pun, seandainya kita bangkit taksiran tetapi tidak dapat atau tidak berjaya dikutip, ianya tidak memberi kesan kepada kutipan kita, tidak memberi kesan kepada agensi fish kita. Tetapi seandainya tidak dapat dikutip, ia akan menjadi ABT. Dan ABT ini ataupun amount tertunggak ini sekiranya tidak dapat dikutip, akhirnya akan dibawa ke mahkamah dan masih tak dapat dikutip, akan diambil tindakan hapus kira. Tindakan-tindakan sebegini menyebabkan imej negatif kepada lembaga hasil dalam negeri. Sebenarnya setelah menamatkan pengajian pra-universiti ataupun asasi sains 2 tahun, saya sebenarnya ditawarkan kursus sarjana muda pergigian. So maknanya saya akan menjadi doktor gigi lah. Kalau ada rezeki mungkin jadi pakar ke jadi pengarah negeri lah. Tapi saya rasa macam saya lebih minat kepada matematik. Jadi saya tukar, saya buat matematik. Jadi bila dah buat matematik tu, saya layaklah memohon menjadi pegawai income tax. Dan saya walaupun tidak menjadi doktor gigi, saya sangat berbangga menjadi hasilian bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengutip cukai untuk negara. Saya melihat apa yang kita kutip ini, kesan dia bukan kepada pembangunan fizikal yang kita boleh nampak hari-hari di jalan raya, di kompleks-kompleks ataupun lebuh raya, airport dan sebagainya ataupun sekolah, tapi kita lihat yang lebih jauh di pendalaman. Contohnya bagaimana kita membina jambatan untuk orang asli. Jadi itu yang menyebabkan saya berbangga menjadi warga hasil walaupun tidak menjadi pakar pergigian. So inilah yang saya kata, seandainya saya tidak menjadi warga hasil, mungkin saya jadi doktor gigi. So itulah kemungkinannya. Saya amat mengharapkan agar semua hasilian menyokong dan mendukung aspirasi dengan mempertingkatkan kerjasama dan kerja secara berpasukan. Hasilian juga dinasihatkan untuk terus menjaga nama dan imej lembaga hasil dalam negeri dengan menerapkan nilai-nilai integriti yang tinggi. Kita menangkis komen-komen negatif daripada dalam dan luar yang boleh menjejaskan reputasi lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Hasilian diingatkan untuk terus menjaga kerahsiaan dan menjauhkan diri daripada rasuah. Saya percaya jika kita memiliki ilmu sama ada melibatkan pengetahuan teknikal ataupun bukan, apa sahaja rintangan yang menuntut kecekapan hasilian sewaktu menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing, insya-Allah akan dapat ditangani secara bijaksana. Hayatilah tema Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia 2021 iaitu Embracing New Challenge, New Paradigm sebagai suntikan semangat hasilian dalam mengharungi
cabaran kerja di dalam norma baharu. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Hasil ke-25 kepada semua hasilian di seluruh Malaysia. Semoga Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia terus kekal memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan berjaya dalam visi menjadi pentadbir cukai terunggul bertaraf dunia. Kita jaga kita, stay alert, stay safe, hasilian bebas COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Muhammad Jaafar bin Embung di atas perkongsian buah fikiran yang diberikan sebentar tadi. Hasilian sekalian, jangan ke mana-mana. Kita akan berjumpa dalam sesi seterusnya selepas ini.